Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi dah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah kita baru saja selesai menyaksikan pertandingan tilawatul Quran dan hafazan peringkat antarabangsa. Jadi kita tengok Tuhan bagi Qari adalah daripada Bahrain. Baca pun steady malam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Markah pun 90 lebih. Dan Malaysia nombor 2. Dan bagi Qari'ah pula Malaysia nombor 1. Orang Sabah kan. Cikgu geografi. Bukan ustazah. Tapi dia bidang yang lain. Tapi hebat dalam bab membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, tuan-tuan dan puan, daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Nabi sebut, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari akhirat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Sebab itu Quran jangan tinggal ya tuan-tuan dan puan-puan. Kena baca selalu. Kalau malah-malah kita pun panggil anak, kita ajar anak. Kita pun membaca dan kita juga menyemak bacaan dia. Jadi Quran jangan tinggal. Kerana apa? Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Di antara syafaat kelak adalah Al-Quran. Jadi bimbang-bimbang nanti sahabat-sahabat kita bila mana dihitung di padang mahsyar kelak, Quran datang tolong. Dia sampai turn kita kata Quran datang tolong aku. Maka Quran kata pirah waktu kat dunia dulu hang baca aku pun tidak, anak suruh aku tolong hang. Memang tak ada. Sebab itu Quran jangan tinggal tuan-tuan dan puan. Baik. Pada malam ini tuan-tuan dan puan kita akan pergi kepada satu tajuk yang baru. Iaitu apakah kaedah yang paling sesuai ke arah memperolehi pembahagian yang terbaik. Kalau sebut tentang pembahagian harta pusaka, dia bukan semudah ABC. Kalau kita 5 beradik, bukan semuanya gaji 7,500. Akan ada yang 5,000, akan ada 900,500, akan ada yang tak ada gaji, akan ada yang menganggur. Maka pembahagian ini segala-galanya akan ada di situ. Di situlah kena keluarkan kos. Di situlah akan adanya pembayaran. Di situlah akan adanya timbang rasa. Di situlah akan ada hala beralas. Di situlah akan adanya pembahagian yang terbaik. Tapi kita nak tengok pembahagian yang terbaik yang bagaimanakah yang patut kita buat. Baik, yang pertama. Mestilah bertanggungjawab. Bila sebut tentang tanggungjawab ini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang waris patutnya bertanggungjawab memastikan harta pusaka diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jangan ada di kalangan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang semata-mata mengharapkan kepada anak sulung ataupun anak kedua ataupun adik bongsu dan sebagainya. Habis tu dia buat apa? Dia ada sikap iaitu tunggu dan lihat. Maka dia kata, kau settle lah nanti bila nak sign nanti kau panggil aku. Ataupun kau settle dulu, sekejap lagi nak bahagi duit ni, kau bagi tahu aku.
Bila sebut dia kata nak settle dulu, dia memerlukan kos. Kalaulah tanah itu berada di Kuala Berang. Kuala Berang mana? No, Terengganu. Kita pula duduk di mana? Bandar Instead. Tuan-tuan ingat boleh pakai by call begitu, pejabat tanah sana. Mesti pergi sana. Nak pergi sana pula, sana hari Ahad kerja. Hari Jumaat dia cuti. Maka naik flight. Naik flight berapa dah? Flight pun kadang-kadang harga naik, kadang harga turun. Time pilihan raya jadi gila sekejap tak? Dia punya tarikh tadi ni, pakat nak balik ni. Jangan tak balik, pilihan raya balik. Saya balik mengundi di Pasir Mas, Kelantan. Tak pakai apa? Ayah tanya pakai apa. Tuan-tuan tahu dah saya pakai apa. Okey. Jadi, sepatutnya sama-sama memainkan peranan, bukan hanya kita mengharapkan kepada seseorang sahaja. Tak mahu ada seorang yang mana di kalangan kita ini yang tunggu dan lihat. Bila mana nak bahagi, waktu tu dia ambil. Kemudian dia tak tanya langsung dah. Yang keluarkan kos sampai dapat hasil ni, semua sekali ni bahagian dia, dia tak tanya dah. Yang dia tahu bahagian dia. Orang jenis begini, tuan-tuan, tuan-tuan cuba telefon dia, okey, besok kita akan bahagi duit ni, duit dah ada dengan aku ni. Pukul 8 mari sarapan di rumah, kita bahagi lepas sarapan. Sebelum subuh dia sampai dah, tuan-tuan. Kerana dia dah target berapa yang dia dapat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di dalam buku ini ditulis contohnya apabila dipanggil untuk berbincang, semua dapat meluangkan masa. Tuan-tuan, apabila dipanggil untuk berbincang, semua dapat meluangkan masa. Tuan-tuan ingat semua nak datang bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan? Belum tentu. Akan ada di kalangan kita ini yang mana dia tak nak terlibat, tak nak ambil tahu. Kerana apa? Semak punya semak, rupanya sakit hati. Semak punya semak, dia bangkit cerita dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita tak nak dengar. Sebab bila mana tak ada kerjasama, maka dia akan sangkut. Tuan-tuan kena ingat, di pejabat tanah, dia nak sijil mati. Orang tu mati, tuan-tuan nak pergi ambil mana sijil mati? Daripada ahli waris dia lah. Ahli waris tak nak beri kerjasama. Nak ambil mana? Pangkut dah satu. Tak pergi buat carian, Pesuruhjaya sumpah, pening. Nak tuan-tuan dan puan, bila mana berkaitan dengan kematian berlapis, ni lagi pening. Bagi contoh, kita 5 beradik. Ayah kita meninggal. Maka harta ayah kita tadi ni nak bahagi pada 5 orang ni lah. Ada lelaki, ada perempuan. Tak ada ahli waris lain. Duk bahagi, tak sempat nak bahagi tadi, dalam 5 ini berlaku pula kematian yang seterusnya. Maka tinggal berapa? Tinggal 4. Tuan-tuan ingat 4 orang ni boleh settle? No, mestilah ahli waris yang mati tu pula dah. Habis tu ahli waris dia ada apa? Ada 5. 4 tambah 5, 9. Tuan-tuan dan puan. Oh tak apa, anak saudara saya. Saya tengok anak saudara pun kata belah lah. Dulu pak saudara waktu ayah meninggal tak tolong pun kami. Nah, bermasam muka. Nak suruh dia urus? Memang tak lah. Sebab itu silaturrahim di antara kita ni tuan-tuan dan puan kena jaga sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan lihat, Allah Ta'ala buat kepada kita ini tuan-tuan dan puan-puan 3 keadaan. Bila mana lahir sahaja anak Adam, adakah boleh kita nasabkan kepada mana-mana lelaki? Mana boleh? Kita hendaklah nasabkan kepada lelaki itu dengan cara apa? Yakni lelaki ini dan maknya akad nikah, bersetubuh, mengandung, bersalin. Baru boleh. Dia bukan dengan keadaan berzina, mengandung, jom cepat kita kahwin. Mestilah bapa kandung dia. Kemudian bila mana orang perempuan anak gadis nak berkahwin, maka walinya adalah ayah dia. Maka dia bergaduh dengan ayah dia. Dia cakap pada abang dia, engkau walikan aku, biarlah ayah tak payah walikan. Kenapa? Sebab aku bergaduh dengan ayah.
Adakah boleh? Mana boleh? Sebab nak berpindah kepada abang, berpindah kepada wali yang seterusnya, mestilah wali yang ada ketika itu mati ataupun wali itu diisytihar sebagai fasik oleh mahkamah syariah, baru boleh pindah. Kemudian bila mana mati, ahli waris kena cari sampai mati siapa dia ahli waris kepada si mati ini sampai lubang cacing, sebab akan ada bahagian dia. Walaupun anak itu derhaka kepada si mati, dia tetap dapat. Yang tak dapat apa? Bila mana ahli waris itu bunuh si mati, itu pun telah dibuktikan, dijatuhkan hukuman, baru tak dapat. Cuba tengok 3 keadaan ini. Kitanya, apa pun yang terjadi, kita akan cari juga orang sekeliling kita. Cuba bayang kita bergaduh, agak-agak lepas ketiga-tiga lapisan itu. Belum tentu. Kita bergaduh bagaimanapun, kita akan cari dia juga. Ya, kita jahat bagaimanapun, kita anak perempuan kena cari dia juga untuk jadi wali perkahwinan kita. Andai kata dia meninggal ataupun kita meninggal, dia tetap berhak dan kita juga berhak ke atas harta pusaka yang dia tinggalkan. Jadi nak bagi tahunya, jangan duduk pakak balah sesama sendiri. Sebab kalau berbalah, maka rugilah yang kita akan dapat. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mestilah kita ini bersikap bertolak ansur. Bertolak ansur ini bukan maksudnya, tak apalah, kau ambil bahagian aku malah bergaduh dengan kau. Bukan begitu. Bertolak ansur ni, tuan-tuan dan puan, amat penting dalam bentuk rundingan sekalipun. Apa-apa rundingan mesti ada bertolak ansur. Dalam hal pembahagian pusaka, waris-waris seharusnya bertolak ansur, lembut hati dan sentiasa memikirkan kebajikan waris lain yang mungkin lebih memerlukan. Nak tengok. Macam saya katakan tadi, kita 5 beradik ini bukan semuanya doktor. Ada yang doktor, ada yang kerja biasa saja, ada yang kerja kampung. Ada yang pendapatan sebulan 15,000, ada yang pendapatan 1,250. Maka sebagai contoh, kalau si mati meninggalkan sebidang tanah, tapak rumah dan semua waris mahu memiliki tanah itu kerana kedudukannya yang strategik dan berpotensi besar untuk dimajukan. Padahal si mati tinggalkan harta 1 tu dia. Tetapi dengan bersikap tolak ansur tadi, waris-waris bersetuju memberikannya kepada seorang waris yang begitu memerlukannya kerana beliau masih belum memiliki rumah. Ini juga bertolak ansur. Dalam ramai-ramai ahli waris tadi, ada yang susah. Maka dia tak ada rumah, nak beli rumah tak ada duit. Maka ahli waris lain lihat kepada kebajikan dan kesusahan dia, maka kita kata, kami setuju beri pada engkau. Tapi bukan bagi sajalah, kena bayarlah sikit. Berapa engkau ada? Ada dalam 25,000 je bang. Okey, bagi seorang 5,000. Itu pun dikira sebagai bertolak ansur. Sebab kita memikirkan kebajikan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak memikirkan kebajikan ahli keluarga, terutamanya adik-beradik ni tuan-tuan dan puan, cuba latih mulai hari ini. Contoh, dalam 1 tahun, tuan-tuan dan puan, buatlah family day. Tuan-puan nak buat di luar negara pun boleh, nak buat dalam negara pun boleh. Tuan-puan rasa perempuan ni adalah yang paling steady dari segi gaji, dari segi pendapatan. Bagaimana nak pupuk sikap bertolak ansur tadi? Tuan-puan cadang, tuan-puan terus beri maklum pada situ, untuk penginapan saya sponsor. Yang lain, keluarkan duit minyak sahaja. Kemudian korang pakat-pakatlah untuk makan. Itu latihan kepada diri kita supaya ada satu sifat kelebihan kita ini, nak suruh orang di sekeliling kita pakat rasa. Tapi kadang-kadang suami boleh begitu. Mari si isteri pula, setiap tahun nasyid abang dia, orang lain lah pula, jahanam. Macam mana, Tuan Haji? Tak payah bagi tahu isteri.
Mana kata kita keluarkan dia. Kalau dia buat tanya, kita pun pusing part lain. Buat cerita Musang King ke? Tak. Dia pun tak terfikir. Sebab nak latih ni tuan-tuan dan puan, dia bukan mudah. Macam saya pun kena ada latihan juga sebab saya 5 beradik. 5 beradik tadi 3 ustaz. 2 bukan ustaz. Jadi 3 ustaz ni kena jadi contoh kepada yang bukan ustaz. Betul tak? Jangan yang bukan ustaz jadi contoh pula kepada yang ustaz. Malu saya tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kena hati-hati. Jadi, kena ada sifat yang kedua iaitu bertolak ansur. Yang ketiga untuk pembahagian yang terbaik adalah mestilah kita ini berfikiran positif. Bila nak bahagi tadi, mesti berfikiran positif. Maknanya adalah biarlah keputusan perbincangan itu ke arah kebaikan bersama. Sebagai contoh, jenis berfikiran tak berapa nak positif begini. Kita ni mencadangkan supaya harta ayah kita ni bahagi sama rata. Maka ada adik-beradik kita tak setuju, seorang. Kita pun kata, cilakak sungguh, kenapa kau tak setuju ni? Kita sama-sama membesar. Maka fikiran positif kita kena tengok dari segi hukum. Dia tidak bersetuju itu berdosa tak dia? Tak berdosa. Sebab haknya banyak ni. Cuma kita beri pandangan, kita nak katakan kita bahagi sama rata, beri cadangan. Dia tak setuju. Maka jangan dipaksa, jangan dicemoh dia. Fikiran positif kita kena fikir begini. Dia tak setuju, barangkali dia memerlukan lebih lagi. Fikir begitu. Tapi kita tak. Bila mana ada yang tak setuju bagi sama rata, kita blame dia. Kita kata dia bukan-bukan. Kita ungkit habis tentang kebaikan kita. Contoh, waktu ayah sakit dulu, aku yang jaga. Tiba-tiba kau daripada KL balik, kau dapat 2 bahagian. Sebab kau anak lelaki yang jaga aku perempuan dapat 1 bahagian. Ini tak mau. Kerana yang dia tidak bersetuju itu kan dosa. Habis itu yang kita pergi mengungkit kebaikan kita itu kenapa? Seolah-olah kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pun kena latih mulai hari ini. Tuan-puan nak derma, tuan-puan nak buat baik, jangan bagi tahu pada orang. Ni bangun solat tahajud. Kemudian tidur. Pukul 9 mengantuk. Isteri kata, kenapa mengantuk? Itulah 8 rakaat buat tahajud malam tadi. Itulah sayang tidur. Saya duk ceritalah. Ya, sebab itu, tuan-puan kalau lihat dari segi ibadah kita, banyak ibadah kita one by one dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Tuan-puan solat dalam bilik di pejabat, tak ada orang tengok. Semuanya tuan-puan dengan Allah Ta'ala. Tuan-puan bangun nak terkencing tengah malam, tuan-puan pun kencing. Kemudian, habis buang air kecil tadi, elok aku ambil wuduk tu, buat 2 rakaat, kemudian aku tidur balik. Itu kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu banyak ibadah kita, tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu orang suruh, tak perlu orang marah, dia sendiri akan buat. Itulah kualiti keimanan seorang Muslim. Kemudian yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pentingkan diri sendiri. Ada jenis penting diri sendiri. Penting diri sendiri ni kadang-kadang terlampau cerdik pun masalah juga. Terlampau cerdik ini, dia menyembunyikan akan sesuatu kepada pembahagian itu. Apa contohnya menyembunyikan? Ayah meninggal, dia settlekan perkebumian, dia settlekan hutang, kemudian dia nak bahagi faraid. Patutnya ditanya dulu kepada isteri si mati, ada tak nak tuntut harta pencarian? Walaupun dia tak belajar, dia tak tahu, kita kena terang pada dia. Maka dia pun tanya, harta pencarian tu apa? Tak payah tuntut lah, kira tak nak lah tu, kira tak tahu. Tak boleh begitu, kena bagi tahu kepada dia sebab itu hak dia. Maka, kita tak boleh pentingkan diri sendiri ataupun
Setiap orang yang berhajat memiliki sesuatu harta yang diidamkannya, sebaik-baiknya dia kena elak pentingkan diri sendiri tadi. Sebagai contoh, si mati ni telah memberi hutang kepada dia. Maka dia pinjam 30,000. Si mati ni siapa? Mak dia. Siapa yang tahu tentang 30,000 yang dipinjamkannya itu? Hanya dia dengan si mati. Tapi si mati dah meninggal. Siapa saja yang tahu? Dia seorang saja. Maka bila mana mak dia meninggal, dia buat senyap. 30,000 tadi dia tak sebut. Maka bila mana dibahagikan harta pusaka, dia ambil pula bahagian dia. Persoalannya 30,000 itu apa statusnya? Statusnya adalah hutang kepada si mati. Habis tu 30,000 tu jadi milik siapa Ustaz? Dia dah mati. Menjadi milik ahli waris yang lain. Habis tu dia tak bagi tahu apa hukumnya yang 30,000 dia pinjam. Jawabnya haram kerana mengambil hak orang lain. Tapi ada juga yang buat kesimpulan awal disebabkan mak saya mati Ustaz, confirm lah dia dah halalkan kat saya. Siapa cakap dia halalkan kau? Kita pula dah yang buat keputusan sendiri. Tak mau gitu tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, kita pinjam dengan mak kita 30,000. Kita tak mampu nak bayar dan mak kita meninggal. Kemudian bila mana nak dibahagikan pusaka, kena maklum yang kita ini dah pinjam harta mak 30,000. Maka dikira bahagian faraid kita tadi, bahagian kita seorang adalah 50,000. Maka ambil 20,000 je lah, tak boleh ambil lah 50,000. Sebab 30,000 tadi kita dah ambil daripada awal tadi. Kita nak bayar tak mampu. Maka tolak bahagian kita 30,000, maka ambil 20,000 saja. Kenapa? Sebab total yang kita bakal dapat adalah 50,000. Sebab itu, perempuan hajah, tuan-tuan haji, ada orang tanya pada saya, anak dia berhutang dengan dia 15,000. Dia kata bila dia berhutang? Dia kata 10 tahun lepas tak. Jadi saya nak tanya Ustaz lah. Boleh tak saya minta hutang dengan anak saya tu? Saya kata boleh. Tapi isteri saya kata, dengan anak jangan duk berkira lah. Pula dah. Dia ada ni, cabaran untuk dia. Maka saya pancing dia satu soalan. Sekarang ni isteri Tuan Haji cakap begitu, Haji setuju tak? Setuju? Okey. Haji redha tak 15,000 yang Haji pinjam dulu sebelum ni? Saya redha. Saya pancing lagi. Haji redha di hati ke redha di mulut? Di mulut Ustaz, hati tak redha. Maka saya kata kepada dia, Haji kena pergi jumpa anak Haji di kedai mamak ke mana-mana. Haji minta balik 15,000 itu. Kemudian dia tanya, berdosa tak Ustaz? Berdosa apa ni orang hutang dengan kita? Walaupun anak kita, kalau statusnya hutang, maka wajib untuk bayar. Tuan-tuan haji, anak-anak yang berhutang sebelum ini, minta balik. Inilah mana-mana. Agak-agak tak berani nak cakap dengan anak, ajak saya sekali. Tapi ada portion lah untuk saya sikit, takkan kosong begitu. Ke tak? Paling tidak, syakat steam. Baik. Jadi, tidak boleh kita ini mementingkan diri sendiri. Sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena cuba bersikap menjaga kebajikan orang lain berdasarkan persaudaraan. Sekalipun, sesiapa pun tidak boleh memaksa orang lain mengikut kehendak dia kerana semua orang mempunyai hak ke atas harta itu. Disebabkan kita anak sulung, kita abang long, kita pula bekas pesara, askar, pangkat terakhir adalah pegawai waran 1. Kita buat cengeng kita. Kita nak orang lain ikut kita. Kemudian orang lain nak terangkan bahawa tak boleh buat begini. Dia kata, engkau tahu apa, engkau masjid pun tak pergi. Pula dah, dia beling pula orang tu. Padahal orang tu belajar. Dia tak belajar pun, dia pergi masjid, semayang saja. Jangan nak buat begitu. Sebab tuan-tuan, ada kadang-kadang bila kita bercakap dengan jemaah, ini di antara tips yang mereka buat. Selaku anak yang sulung,
biar adik-adik buat keputusan dulu. Kemudian baru kita buat. Berbeza kalau kita mulakan dulu. Sebab kalau kita mulakan dulu, dia akan jadi yang lain. Kadang-kadang dia nak cakap tapi tak tercakap. Ini cadangan yang dibuat oleh ada jemaah masjid bila mana dia berhadapan dengan situasi ini. Dia kata seeloknya ustaz yang saya buat, biar adik-adik buat keputusan, baru saya pilih. Sebab kalau saya mulakan dulu, kadang-kadang yang ni dia jadi takut. Kan aku cakap, kan Abang Long kata aku pula. Kan aku cakap, kan dia kata aku tak mau pula. Begitu, tak mau. Itulah di antara tips lah. Makna kata, tidak boleh, yang keempat, tidak boleh pentingkan diri sendiri. Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada di kalangan kita semangat kekeluargaan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengan ahli keluarga, semangat kekeluargaan itu mesti cukup tinggi. Sampai satu tahap, tuan-tuan dan puan-puan, orang cerita tentang abang kita, keburukan dia, kita jadi marah nak lawan balik. Ini bagus. Ada setengah adik-beradik, orang kutuk abang dia, dia pun sambung balik. Memang aku tahu aku hidup dengan dia. Aduh, tak mau begitu. Kemudian bila mana melibatkan ahli keluarga kita, bergaduh sampai nak bercerai dengan ni, kita lah kena pergi selamatkan dulu. Selamatkan tadi dengan keadaan macam mana, pergi jumpa dulu pasangan dia. Apa masalah kau ni, kita salahkan adik-beradik kita dulu. Jangan duk salah orang lain lagi. Cari, cuba settle. Sebab sikap semangat kekeluargaan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang bergaduh sampai tak balik ke kampung kan. Ada orang bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan, sampai tak bertegur siapa. Sampai anak-anak tak tahu pak saudara dia yang mana, mak saudara dia yang mana. Sebab ahli keluarga ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat katanya cincang air takkan putus. Berlakulah apa pun sekalipun, dia tetap abang kita, dia tetap adik kita, dia tetap ayah kita, dia tetap ibu kita. Takkan ada dah ibu yang kedua. Takkan ada dah ayah yang lain. Takkan ada dah abang yang lain. Takkan ada dah adik yang lain. Itu saja yang kita ada. Jangan disebabkan harta pusaka ini, maka adik-beradik berpecah belah tanpa berhubung antara satu sama lain. Kenapa saya kata begini, tuan-tuan dan puan-puan? Bila mana saya mengajar dalam tajuk pengurusan harta pusaka, faraid itu apa, hibah itu apa, wasiat itu apa, ada orang dia faham tetapi niatnya terpesong. Contoh, kalau tuan-puan rasa tuan-puan termasuk, tuan-puan muhasabah diri. Saya ni ustaz, saya nak hibahkan harta saya kepada isteri dan anak-anak saya. Dia kata semua? Ya, semua. Kemudian saya kata pada dia balik, saya kata tak payah kot sebab Tuan Haji, ahli warisnya begini je, takkan pergi pada ahli waris yang lain. Tak, memang saya nak begitu ustaz. Sebelum saya meninggal, supaya harta ni memang dah pergi pada mereka. Korek-korek punya rahsia, rupanya matlamatnya dia tak nak satu sen pun pergi pada adik-beradik dia. Tanya punya tanya, rupanya dah 7 tahun tidak bertegur siapa. Allahu Akbar. Bagus dah yang dia faham yang saya mengajar ini, yang dia baca sebelum ini, tetapi dia pergi ke situ. Baguslah kita baca, tapi masalahnya kita dah buat dosa yang besar. Kita belajar dalam bab ini, rupa-rupanya kita nak jarakkan lagi hubungan dengan ahli keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan cuba bayang. Tuan-puan bergaduh dengan ahli keluarga. Ataupun mereka bergaduh dengan kita. Bila mana kita meninggal, ada hak mereka. Anak kita pergi jumpa pak saudara dia. Nah ni bahagian pak saudara ni, Pak Lang ni. Duit apa ni? Oh, ni duit harta pusaka. Sebab yang meninggalkan adik Pak Lang, dia tak ada anak lelaki. Jadi
Pak Lang akan dapat jugalah adik-beradik yang lain. Ni bahagian Pak Lang. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, orang itu dah 7 tahun tak tegur kita, tiba-tiba anak kita pergi jumpa dengan dia, bawa harta yang mana milik dia, tuan-puan rasa menitik tak air mata dia? Menitik tuan-tuan dan puan. Saya yakin dan pasti kalau orang itu ada iman, menitik air mata dan dia akan istighfar. Dia kata, menyesal aku tak tegur dia selama ini. Dia mula. Tapi menyesal waktu tu tak berguna dah sebab barang mati dah tuan-tuan dan puan. Dia yang terbaiknya adalah waktu hidup. Ahli keluarga tak susah tuan-puan. Kalau bergaduh, walaupun salah dia, tuan-puan pergi ulur tangan. Minta maaf kalau ada salah aku. Minta maaf dengan dia. Adakah kita minta maaf ini menandakan kita salah? Tak. Kita minta maaf ini menandakan barangkali ada salah kita. Kalau dia tak mengaku salah pun tak apalah, biar aku minta maaf. Kemungkinan besar, dia akan muhasabah diri, dia balik malu. Padahal salah aku, dia pula dah minta maaf dengan aku. Jadi, semangat kekeluargaan itu mestilah ada dalam kalangan kita. Contoh yang ditulis dalam buku ini, tuan-tuan dan puan-puan. Si mati meninggalkan sebuah kereta bernilai 20,000. Memandangkan ada ahli waris yang berhajat, semua waris bersetuju menyerahkan kereta itu kepadanya dengan harga 10,000 sahaja atas semangat kekeluargaan. Sebab harga nilai terkini, value semasa adalah 20,000 sebagai contoh. Yuska nak ambil 20,000. Tapi dia kata, bak kat aku lah, tapi aku ada 10,000 saja. Disebabkan semangat kekeluargaan, boleh nak ambil bak 10,000. Maka dibahagi kepada ahli waris yang lain. Tapi tak tahulah, takut ada di kalangan kita yang tak ada 20,000. Apa hal pula nak 10,000? Pula dah. Saya tak tahulah. Semangat kekeluargaan, saya rasa kalau ada 20,000 boleh diskaun sampai 10,000. Betul tak betul? Kan? Daripada kereta itu pergi pada yang lain, baik kita bagi di kalangan kita. Betul tak? Kadang-kadang kalau orang tak nampak bab ini, dia tetap dengan 20,000 tu tadilah. Okay, baik. Kemudian yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan. Mestilah ada di kalangan kita ini bersikap prihatin. Maksud prihatin di sini, setiap waris perlu memberikan kerjasama dalam apa jua masalah yang berbangkit dalam proses penyelesaian harta pusaka. Makna kata ahli waris mesti mengambil perhatian dan tidak menguruskannya seperti sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Sebaliknya, mesti sama-sama usaha sampai ke penamat, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke penamat. Mesti sampai ke penamat. Jangan hangat-hangat tak ayam. Cukup 6 bulan, banyak sangat proses. Taklah kot, anak aku exam tahun ni. Takkan nak fokus pada harta ni, anak aku exam ni. Anak exam ni pun seronok juga alasan tak. Laku pada sahabat saya. Adik-beradik mak dia ada 7 orang. Salah seorang OKU. Maka siapa yang menjaga sebelum ini mak mereka. Kemudian mak mereka meninggal. Maka dalam 7 orang ini apa dibuat? 6 orang lah nak jaga seorang tadi. Maka ada seorang tu berhenti kerja. Di KL, balik ke kampung, buat kerja kampung dan jaga anak OKU itu. Isterinya orang Indonesia. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala, orang baik ni umur selalu dia tak apa nak panjang mana. 2 tahun dia jaga anak OKU, dia pun mati. Maka isteri pun baliklah ke negara asal Indonesia. Maka tinggal berapa? Tinggal 5 nak jaga ni seorang. Maka dia cerita, yang ni bagi tahu anak exam. Yang ni bagi tahu dia kerja di KL, payah nak tinggal. Dia ni bagi tahu dia swasta. Gila tuan-tuan dan puan. Kenapa diutarakan exam swasta pakai? Saya rasa bijak pandai belaka. Maka yang 5 itu kenapa tak keluarkan duit, bayar orang, jaga anak adik-beradik kita tadi? Ke tak terfikir benda tu? Tak fikir sebab dia kena keluar duit, ustaz. Bagi contoh. Itu bila diuji ni jangan main-main. Ada orang bila mana dia diuji, dia rela meninggalkan gaji dia yang 15,000.
Ada orang bila mana diuji, tuan-tuan, dia rela meninggalkan apa benda yang ada pada dia. Dia rela untuk menjadi orang yang susah. Kerana apa? Disebabkan dia ada satu semangat prihatin dan dia sanggup berkorban untuk kebajikan orang lain. Kerana orang begini, tuan-tuan, dalam hatinya tak ada dunia. Yang dalam hatinya ada apa? Ada akhirat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam sirah-sirah sahabat baginda Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan buka Google, type Suhaib Ar-Rumi. Siapa dia ni? Suhaib Ar-Rumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia asal daripada negara Arab. Kemudian dijajah ketika itu, dia berada di Rom. Maka dijajah ketika itu, maka dia jadi tawanan dan jadi hamba. Kemudian bila mana jadi hamba tadi, tuan-tuan dan puan, maka dia berhijrah. Lari ke mana? Lari ke Mekah. Kerana apa? Sebab dia tahu akan ada satu kebangkitan Nabi akhir zaman pada ketika itu. Maka dia juga di antara orang yang mula-mula memeluk agama Islam dan beriman kepada baginda Nabi SAW. Bila mana berada di Mekah, dia jadi seorang yang hartawan, jutawan. Sebab pengalaman dia jadi hamba dulu, dia pandai berniaga. Jadi bila mana di Mekah tadi, hartanya terlalu banyak. Maka Nabi SAW berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan, ke Madinah. Dia pun berhijrah juga. Maka dalam perjalanan dia mengejar Nabi SAW tadi, tuan-tuan dan puan-puan, maka kaum Quraisy tadi, dia kepung Suhaib Ar-Rumi ini. Maka Suhaib Ar-Rumi itu pada ketika itu dia pegang panah. Dia kata, korang dah tahu kan, aku kalau memanah mesti tepat pada orang tu dan mesti mati orang tu. Maka orang Quraisy kata, betul, kami akui. Tapi kau kena ingat Suhaib, aku tak akan lepaskan kau dalam keadaan kau pergi dengan harta kau sekali. Maka Suhaib Ar-Rumi kata, boleh, kalau begitu kau nak harta aku? Nak. Maka kalau kau nak harta aku, kau mesti lepaskan aku. Maka Suhaib Ar-Rumi pergi tunjuk kepada kaum Quraisy tadi mana harta dia. Maka kaum Quraisy pergi pada harta tersebut. Suhaib Ar-Rumi sehelai sepinggang berlari mengejar Rasulullah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah tadi, Nabi SAW melihat terlibat Suhaib Ar-Rumi, maka dia kata, ya Aba Yahya, perniagaanmu telah untung. Ya Aba Yahya, perniagaanmu telah untung. Untung kenapa? Untung kerana Suhaib nak bagi tahu kepada kita, dia pernah miskin, kemudian dia kaya dan dia rela untuk miskin balik. Dan Suhaib Ar-Rumi ni nak bagi tahu kalau kerana agama dia sanggup tinggalkan semua harta dia. Dan dia nak bagi tahu pada kita, hidup ini jangan letakkan dunia dalam hati, tetapi akhirat dalam hati. Soalan. Ada itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan ke? Tak, 30 hari bulan ni.